أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تلقين جماعة أن يعلى ابن الشداد قال حدثني أبي الشداد ابن أوس رضي الله عنه وعبادة ابن صامت هادي يصدقه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل فيكم غريب يعني من أهل الكتاب فقلنا لا يا رسول الله فأمر بغلق الباب فقال ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله فرفعنا أيدينا وقلنا لا إله إلا الله ثم قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله اللهم إنك بعثني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها جنة وإنك لا تخلف الميعاد ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أبشروا فإن الله قد غفر لكم. Maksudnya daripada Ya'la ibn Shaddad, beliau berkata Abu Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu telah menceritakan kepadaku, sementara Ubadah ibn Samit pula menghadiri majlis tersebut dan membenarkannya. Beliau berkata, satu ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda bersabda, adakah di sisi kamu semua terdapat ahli kitab? Kami menjawab, tiada wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh menutup pintu. Baginda bersabda, angkatlah tangan-tangan kamu dan ucapkanlah la ilaha illallah. Kemudian baginda bersabda, alhamdulillah, ya Allah, sesungguhnya engkau mengutuskan daku dengan kalimah ini, menyuruhku dengannya dan menjanjikan daku dengannya akan syurga. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Baginda kemudian bersabda, ingat, khabarkanlah berita gembira, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengampuni kamu. Dalam hadis ini menceritakan mengenai Nabi mentalkinkan kalimah la ilaha illallah kepada para sahabat. Jadi sebenarnya masa sebelum daripada disyariatkan sembahyang, Nabi menyebarkan dakwah dengan mentalkinkan sahabat Nabi kalimah la ilaha illallah. Jadi diceritakan bahawa bersama dengan Rasulullah, lalu dia pun berkata, di kalangan kamu ini ahli kitab. Adakah di kalangan kamu ini ahli kitab? Lalulah sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, tidak ada wahai Rasulullah. Tidak ada ahli kitab di kalangan kami. Lalu Rasulullah kata, tutup pintu-pintu. Tutup pintu-pintu. Lalulah baginda kata, angkat tangan kamu. Sahabat Nabi angkat, tidak dinyatakan tangan angkat dua belah ke. Angkat tangan-tangan kamu. Boleh jadi angkat tangan kedua-dua belah. Masa ketika angkat tangan,
lalulah Nabi menyebut kalimah la ilaha illallah. Masa ketika itu sahabat ramai-ramai mengikut Nabi. La ilaha illallah, maknanya dia ini telah berlaku bai'ah ataupun dipanggil talqin kalimah la ilaha illallah. Talqin kalimah la ilaha illallah. Lalulah sahabat Nabi jawab, ramai-ramai jawab. Lalu Nabi mengatakan alhamdulillah. Setelah sahabat Nabi talqin kalimah la ilaha illallah, lalu kata alhamdulillah, kata Rasulullah, ya Allah, sesungguhnya engkau telah mengutuskan aku dengan kalimah ini. Dengan kalimah la ilaha illallah, maknanya Allah Ta'ala mengutuskan aku dengan membawa kalimah la ilaha illallah ini. Lalulah dia kata di sini, sesungguhnya engkau mengutuskan aku dengan kalimah ini dan menyuruhku dengannya, yakni menyuruh aku menyebarkan kalimah ini, beramal dengan kalimah ini, dan menjanjikan aku disebabkan kalimah ini syurga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala janji orang yang nak masuk syurga mesti kena ada kalimah la ilaha illallah. Lalu dia kata, bila je sahaja sahabat Nabi semua dah berbai'ah, Nabi kata macam tu, dengan kalimah inilah dijanjikan syurga, dan sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji, yakni Allah Ta'ala, engkau di situ Allah Ta'ala tidak pernah mungkir janji dan tidak akan mungkir janji. Baginda kemudian bersabda bersama dengan sahabat yang telah berbai'ah ramai-ramai. Sahabat Nabi kata pada sahabat, ingat, kabarkan berita gembira, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni kamu, dosa-dosa kamu diampunkan oleh Allah. Ini satu tanda ataupun kita dapat faham bahawa dengan cara bai'ah, yang pertama kena ada bai'ah ataupun dengan ada talqin kalimah la ilaha illallah. Jadi kalimah ini yang sentiasa disebut, yang dibaca. Inilah dalil yang orang bertarekah. Tarekah, apa dalil tarekat? Ini kata tarekat Naqsabandi, ini tarekat Syatariyah, ini tarekat Qadariyah, ini tarekat Syazuliyah, macam-macam tarekat, dan mereka berzikir dengan kalimah la ilaha illallah. Hanya ada jenis-jenis tarekat yang dia terpecah pada 4. Contohnya la ilaha illallah, Allahu, dia terpecah pada 4. Ada yang illallah sahaja. Jadi nak beritahu sahabat-sahabat Nabi dahulu, mereka mengambil daripada Nabi kalimah talqin ini. Ambil talqin kalimah la ilaha illallah, lalu mereka amalkan la ilaha illallah. Bila mereka amalkan la ilaha illallah, disebut sama la ilaha illallah. Jadi nak seruhnya Nabi apabila mentalqin sahabat supaya kalimah la ilaha illallah ni tertanam dalam hati. Kita sekarang ini mengucap kalimah la ilaha illallah, tapi kalimah la ilaha illallah tidak tanam dalam hati. Apa buktinya? Kadang-kadang bila sampai masa, Allah Ta'ala tak ada dalam hati, takut mengenai rezeki, takut kepada makhluk dan sebagainya. Sahabat-sahabat Nabi bila dia mentalqinkan kalimah la ilaha illallah, dia mengambil kalimah ini daripada Nabi, dan Nabi mengatakan bahawa sesungguhnya kamu diampunkan dosa oleh Allah. Ini menunjukkan bahawa apabila kita berguru, kita ada guru, kita mengambil kalimah zikir dengan guru tadi, kalimah la ilaha illallah, bermakna guru tadi akan memimpin rohani kita. Guru tadi akan memimpin rohani kita. Kemudian doa-doa yang nak guru tadi doa itu akan sampai kepada kita. Jadi nak beritahu perlunya kita berbai'ah dan perlunya kita ditalqinkan oleh guru atas kalimah la ilaha illallah apabila kita nak beramal. Lalulah kalau kita ini tidak pernah mengambil kalimah la ilaha illallah daripada guru, hanya kita berzikir macam tu saja, sebagaimana ada kebanyakan daripada manusia yang mereka pergi majlis-majlis tahlil sebagai contoh, dan kalimah la ilaha illallah mereka tidak pernah mengambil talqin zikir daripada guru dia. Tidak pernah ambil talqin zikir pada gurunya, lalu dia membaca kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalimah la ilaha illallah tu hanya ucapan di lidah, tidak masuk dalam hati. Tidak masuk di dalam hati. Kalau masuk pun mungkin kesan dia tidak begitu besar, berbeza dengan orang yang mengambil talqin daripada gurunya. Maka demikianlah sahabat. Memang sahabat Nabi tahu kalimah yang dibawa oleh Nabi adalah kalimah la ilaha illallah. Tapi kenapa Nabi kumpulkan sahabat Nabi ramai-ramai? Nabi tanya, kamu ramai-ramai datang ini ada ahli kitab tau. Sahabat Nabi kata, tidak ada ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di kalangan kami ahli kitab. Nabi kata, tutup pintu belaka. Kenapa? Kerana nak beri bai'ah, nak beri zikir, nak beri talqin, nak talqin zikir. Lalulah mereka sahabat Nabi ramai-ramai, maka dia kata, angkat tangan. Angkat tangan. Wallahu a'lam macam mana boleh jadi angkat tangan kedua-dua.
ataupun ulur tangan pada Nabi kedua-dua. Jadi berbeza dari segi tu. Hanya kebanyakan syekh-syekh hari ini mereka talqin zikir dengan bersalaman. Dengan bersalaman. Jadi pengalaman saya ambil zikir, ada yang dengan memegang serban. Ada syekh saya pernah ambil zikir dengan pegang serban. Ada syekh yang diberi zikir melalui tasbih. Tasbih dia, siapa dia pesan, jangan buat hilang tasbih ni, simpan tasbih ni dan nak zikir pakai tasbih lain. Dia kata macam tu. Nak zikir pakai tasbih lain, ni tasbih ni zikir kat rumah saja. Jadi nak video dengan cara yang macam tu. Ada yang pesek, dia letakkan tangan di atas tanah, kemudian guru letak tangan atas tangan kita, lalu disuruh ikut. Ikut saya, la ilaha illallah, lalu disebut la ilaha illallah. Ini semua talqin. Maka talqin sebenarnya guru yang ahli zikir, dia ada rohani dia kuat. Kesan daripada zikir dia, jadi rohani dia ada cahaya. Jadi cahaya rohani dia akan masuk ke dalam hati kita setelah kita berbai'ah dengan guru tadi. Guru tadi. Dan guru tadi ni, hubungan guru dengan anak murid setelah dia berbai'ah sebagaimana hubungan ibu dengan anak. Macam mana? Ataupun ayah dengan anak. Macam mana kalau seorang anak yang duduk berjauhan dengan ibu dia, tiba-tiba anak ada dalam keadaan kesusahan, anak duduk dalam susah, apa yang terasa oleh ibunya? Ibu dia rasa tahu sedar hati. Ibu dia rasa tahu sedar hati je, teringat sangat ke anak dia. Kenapa teringat sangat ke anak dia? Rupa-rupanya di sana anak dia itu ada masalah, sebagai contoh. Kenapa jadi itu? Sebab hubungan rahim itu kuat di antara ibu dengan anak. Jadi walaupun berjauhan, walaupun berjauhan, selagi mana ada hubungan, maka anak walaupun duduk jauh, ibu dapat tahu. Maka begitu juga dengan guru yang mentalqinkan anak murid. Kadang-kadang anak murid dia, bila dia dah talqin, bermakna dia akan memimpin rohani anak murid dia. Kadang-kadang anak murid dia melakukan perkara lara, dia boleh tahu. Dia boleh tahu. Sebab apa? Kerana sudah bai'ah, kerana sudah ada ikatan di antara guru dan juga anak murid. Sebagaimana Nabi bai'ah pada sahabat Nabi. Dan bai'ah ini ada bai'ah individu dan ada bai'ah umum. Macam contoh umum saja. Okey, saya bai'ahkan Hizib Bahar sebagai contoh. Bai'ahkan Hizib Bahar kepada semuanya. Boleh beramal. Maka boleh beramal secara umum semua sekali dalam majlis tadi. Maka tidak dapat tidak, salah satu cara bai'ah di antaranya bila kita bai'ah dengan guru tadi, sama ada kita angkat tangan dan sebagainya, bermakna kita berbai'ah, kita kena menyerah diri kita kepada guru untuk guru memimpin kita. Kemudian bai'ah di antara satu jalan penghapusan dosa daripada Allah. Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa orang yang berbai'ah bersama dengan gurunya, sebagaimana Rasulullah kata, ingat kamu berbai'ah kalimah la ilaha illallah ini, bai'ah kalimah la ilaha illallah ini, dan kamu kena ikut perintah aku, bermakna serah diri pada guru. Maka kita berbai'ah. Bagai lafaz yang saya pernah berbai'ah, dia kata saya berbai'ah kepada guru dengan menyerahkan diri saya kepada guru untuk taat dan patuh selagi mana tidak bercanggah dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ini bukan bermakna bai'ah kita kena taksub pada guru, semua buat guru kena ikut belaka. Tengok, kalau guru itu melanggar hukum, kita tidak boleh taat. Walaupun kita sudah berbai'ah untuk taat kepada guru, jadi kita kena taat kepada guru yang taat pada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita kena faham, di samping kita mencari guru mursyid, kemudian bila berjumpa dengan guru mursyid, ambillah talqin zikir bersama dengannya daripadanya untuk kita beramal. Jadi perlu dipahamkan, orang berzikir, ramai berzikir, ingat berzikir mesti kena ambil talqin daripada guru. Tak boleh zikir-zikir kata apa gitu, ambil baca buku. Kita pun baca buku, bila kita baca buku tiba-tiba nampak kelebihan dia. Dia kata kelebihan orang yang berzikir ni macam ni supaya dijauhkan daripada sihir dan sebagainya. Lalu dia pun ambil daripada buku, beramal macam tu tanpa diambil talqin daripada guru. Maka tidak dapat tidak, mesti kena ambil daripada guru untuk kita berzikir supaya zikir itu memberi kesan kepada kita. Maka inilah sahabat-sahabat Nabi yang kita baca, yang mana mereka itu sanggup dan menggadaikan nyawa mereka. Bila Ibnu Rabah masa diletakkan batu di atas dada, masa itu macam mana? Baru masuk Islam.
Tidak dia belum lagi turun sembahyang, mengenai sembahyang. Adakah bila Ibnu Rabah ketika itu orang yang kuat sembahyang? Tidak, dia baru masuk Islam. Dan ketika itu Islam disembunyikan. Ayat-ayat tentang sembahyang tak ada lagi. Tetapi kenapa dah sanggup mati pada jalan Allah? Kerana kalimah Allah Ta'ala ada dalam hati. Yang hari ini manusia engkar pada Allah, tidak takut kepada Allah, jawapan dia kerana tidak ada kalimah Allah di dalam hati. Lalu cara dia nak membersihkan masyarakat, ataupun Nabi melihat masyarakat Mekah dalam keadaan menyembah patung berhala, apa yang dibawa oleh Nabi? Nabi membawa pembersihan hati. Wa yuzakkihim, pembersihan hati. Dengan cara macam mana? Dengan cara mentalkinkan kalimah la ilaha illallah. Jadi talqin ini merupakan salah satu jalan bai'ah untuk kita berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita belajar, yang pertama cari guru yang boleh memimpin rohani. Kita tak boleh belajar sekadar belajar begitu saja, sekadar nak ambil ilmu keluar, balik ilmu keluar tak. Kita kena ada satu guru itu memimpin rohani kita. Dan dengan cara macam mana memimpin rohani? Dengan cara diberikan bai'ah. Nak beri bai'ah kita dah baca dah minggu lalu, yang mana kata pengarang kitab, guru tadi kena tengok kepada siapa yang dia nak pimpin. Guru tadi kena tengok ikut anak murid kena tengok guru mana yang dia nak ikut. Mesti kena ada guru yang dia ikut, yang dia serahkan diri dia untuk guru dia pimpin rohani dia. Inilah jalan sufi, inilah jalan tasawuf. Jadi kita tidak kuat, orang ibadat kita tidak kuat, rohani kita lemah, dosa kita banyak. Jadi siapa nak pimpin? Kita dah lemah, kita dah jalan darah dah, ataupun kita dah buta dah, nak siapa mana mesti kena ada orang pimpin. Sahabat Nabi tak kenal Allah, melalui siapa yang kenal? Melalui Nabi. Nabi pimpin. Macam mana kita ni tak ada orang pimpin pun siapa pada Allah? Mana boleh? Tak ada orang pimpin. Yang guru kita tu tak pimpin kita pun. Dia hanya kata kita pun tak kenal mana dia pun tak kenal mana. Hanya kita kenal nama je. Ni ustaz ni, ni ustaz ni. Lepas dia belajar kita balik. Kita buat apa-apa tak apa? Dia pun tak cara kita pun tak cara dia. Ini bukan guru cara yang diajar oleh sufi. Sufi dia kata kalau kamu belajar tasawuf, mesti kamu kena duduk dengan seorang guru yang kamu serah diri kamu kepada guru. Dan guru tadi bila pimpin kepada kamu, di antaranya guru tadi akan mentalkinkan zikir ataupun beri bai'ah, beri taikah kepada kamu. Kemudian dia akan memimpin kamu. Dia akan tanya bagaimana zikir, buat tak buat. Macam mana zikir, buat ke tak buat lagi. Ataupun dia tengok macam mana, kenapa kita lemah, dia tolong doakan kita. Bahkan guru dia boleh berzikir banyak-banyak, 3,000, 4,000, dia hadiahkan 1,000 untuk kita, supaya rohani kita kuat. Itulah nak tahu pengajian sufi memang macam tu. Kena ada guru, kena ambil bai'ah dengan guru, kena berzikir, dan juga kena ada bai'ah ataupun kena ada penyerahan diri kepada guru. Ini perjalanan sufi. Inilah yang dibawa oleh sahabat-sahabat, yang diikuti ataupun dilalui oleh sahabat-sahabat ketika mereka bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan dalil ini yang sahabat Nabi takinkan kalimah la ilaha illallah, ini sebagai satu dalil jalan tariqah. Jalan tarikat yang kita panggil tarikat tu betul ada dalil daripada Nabi ke tidak Nabi. Ini dia dalil daripada hadis Nabi. Dalil hanya tidak disebut. Nabi kata ini tarikat ni, ini tarikat, Nabi tak sebut macam tu. Tapi bila kita ambil sanad tarikat, semuanya datang daripada Nabi belaka. Baik Naqsabandi, baik Qadariyah, baik Syazaliyah dan sebagainya. Jadi jalan mereka nak lalu pada Allah Ta'ala dengan jalan berzikir, dengan jalan tariqah. Jalan tariqah seorang diri tak boleh, nak berzikir juga tak boleh. Jalan tariqah dengan ada syekh tariqat yang memimpin kita. Memimpin bukan pimpin jalan, memimpin rohani kita. Dengan cara macam mana pimpin rohani? Cara bai'ah. Kata guru saya, anak murid ada 2 golongan ustaz. Dia kata satu golongan khusus, satu golongan umum. Golongan umum ni ustaz tak pimpin rohani dia. Tak pimpin, mana dia buat apa-apa tak ada benda-benda. Dan golongan umum ni kadang-kadang dia belajar dengan kita, kesan rohani dia tidak kuat. Hanya. Tapi kalau satu lagi anak murid khusus. Anak murid khusus ni yang bersama dengan kita, dan kita pun bai'ah dengan dia, ataupun dia ikut kita. Dan ini bawa kuat dia kata. Rohani kesan dia. Jadi kesan dia macam mana? Dia tengok atas kita. Kalaulah kita rohani kita kuat,
Contohnya kita ini jenis orang yang kuat berzikir, kesan pada anak murid kuat juga berzikir. Jadi dia kata guru saya, kitab ni baca kitab bukan atas kitab. Baca kitab ni mesti orang ramai. Baca kitab ni orang kurang. Bukan salah kitab. Kitab dikarang oleh ulama-ulama belaka. Yang lemah, yang kurang iman orang yang bawa tadi. Orang yang kuat rohani, dia baca kitab mana-mana pun orang kesan rohani dia tadi. Kesan rohani dia. Anak murid pula bila dia duduk saja dengan guru, bila dia berbai'ah, kesan rohani guru akan tumpah pada dia. Kalau dia tidak bai'ah, tidak tumpah, ataupun kalau kena pun sedikit saja. Kena ingat, zaman Nabi yang ikut kuliah Nabi pun ada munafik. Kan ikut kuliah Nabi, zaman Nabi yang duduk satu majlis dengan Nabi, yang duduk semayang belakang Nabi, ada lagi munafik. Ada lagi munafik. Jadi dengan cara macam mana nak terselamat diri? Dengan cara bai'ah dengan guru. Sebab itu penting, perlunya kita ada bai'ah, perlunya kita ada talqin untuk kita berzikir pada jalan Allah Ta'ala untuk kita sampai. Jadi cuba kita tengok orang zikir-zikir, gigi makan, tahlil ke dan sebagainya, sekadar berzikir macam tu, kesan rohani tidak ada. Syekh siapa-siapa nak jadi syekh pun boleh. Syekh ni adalah orang yang bawa zikir. Kalau ilmu tarikat, orang yang bawa zikir. Oleh kerana dalam bab tahlil itu ada zikir kan. Okey, jadi syekh kejap. Jadi syekh nak jadi syekh senang je, mengapa sikit. Bawa itu. Syekh yang sebenar, syekh tarikat ini adalah syekh yang memimpin rohani, dia bawa zikir. Dia bawa zikir tadi. Zikir yang dia bawa tadi, dia bai'ahkan kepada anak murid dia, dia talqinkan kepada anak murid dia. Dan ingat, bila anak murid tadi sudah bai'ah dengan guru, bila anak murid dengan telah bertalqinkan, ditalqinkan oleh guru, dan dia ni nak duduk bawah guru, syarat dia kena serah diri pada guru. Serah diri kepada guru. Dengan arti kata, kena mesti taat pada guru. Dan tidak boleh membantah guru, kecuali guru tak dilanggar hukum Allah Ta'ala, baru boleh bantah. Baru boleh tinggalkan. Jadi dalam Islam tidak ada ta'assub sebenarnya. Yang taat kepada Allah dan juga Rasul. Jadi mana-mana yang taat pada Allah dan Rasul, kita perlu taat kepada dia. Maka kita dapat faham di sini, jalan sufi mesti kena jalan mencari guru yang mursyid. Yang pertama, jalan yang kedua mesti kena ada bimbingan guru melalui zikir-zikir yang telah ditentukan oleh guru, dan zikir tadi mestilah ada bai'ah daripada guru. Tengok, itu jemaah ramai-ramai. Nabi pun bertalqin ramai-ramai kalimah la ilaha illallah. Talqin individu pula. Ni individu, ni khusus. Fa inna aliyan karamallahu wajhahu sa'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi ya Rasulullah dallani ala aqrabit turki ila Allahi wa ashaliha ala ibadihi wa afdaliha indahu ta'ala. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaika bimudawamati zikrillah sirran wa jahra. Faqala aliyun kullun nasi zakiruna fakhassani bisyai'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyu min qabli la ilaha illallah walau anna samawati wal ardina fi kaffati wa la ilaha illallah fi kaffatin la rajahat bihim wa la taqumu al-qiyamatu ala wajhil ardi man yaqulu la ilaha illallah. Summa qala Ali fa kaifa uzkuru qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghammid aynaika wasma' minni la ilaha illallah thalatha marras summa qulha salasan wa ana asma'u summa fa'ala dhalika bi raf'in sauti. Ni satu dalil zikir kuat. Baik. Sesungguhnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali ini adalah menantu Nabi, orang yang rapat dengan Nabi, menantu Nabi. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajhah telah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tunjukkan kepada aku jalan yang paling dekat menuju Allah, jalan yang mudah sampai pada Allah. Ingat, jalan mudah sampai pada Allah dengan jalan macam mana? Ada orang jalan wak qiyamulai, jalan ilmu dan sebagainya untuk dekat, untuk sampai pada Allah. Tapi kita nak jalan yang mudah. Saidina Ali minta jalan mudah. Saidina Ali pun minta jalan yang mudah pada Rasulullah. Sedangkan Saidina Ali masa Siti Fatimah, bila Rasulullah kata aku nak kahwinkan Saidina Ali pada Siti Fatimah, Siti Fatimah tengok Saidina Ali ni apa kelebihan dia ni. Lalu Nabi mengatakan bahawa kamu tidak jumpa lelaki yang sebaya dengan dia, yang kuat ibadat macam dia. Ni Saidina Ali, orang yang kuat ibadat. Masih lagi tanya, ya Rasulullah, ada tak jalan yang dekat untuk aku sampai pada Allah? Jalan yang dekat untuk sampai kepada Allah Ta'ala, mudah dekat menuju pada Allah, dan yang paling mudah pada hambanya. Dan jalan itu mudah. Kalau dekat payah sama juga, tapi nak dekat mudah pula. Yang mudah, lepas tu dekat, dan yang paling afdal di sisi Allah Ta'ala. Kemudian nak yang bahagian dia, pahala dia yang paling afdal di sisi Allah. Lalu Nabi SAW menjawab, hendaklah kamu sentiasa mudawamati zikrillah, sentiasa berzikir kepada Allah. Mudawamati zikrillah, sentiasa berterusan zikir. Yang ni kita amal zikir. Sebab apa? Sebab masyarakat sudah tidak berzikir. Hari ini kita kena hidupkan masyarakat berzikir, supaya mereka faham zikir inilah jalan yang paling mudah untuk sampai kepada Allah. Jalan yang paling mudah sampai, yang paling mudah nak buat. Jalan yang paling mudah pula nak buat, dan paling afdal pula dibandingkan dengan yang lain. Kerana jalan penyucian hati yang paling cepat adalah jalan berzikir pada Allah. Tu Nabi. Nabi beritahu pada Saidina Ali, dan Nabi minta pada Saidina Ali itu dengan melazimi, yakni sentiasa berzikir kepada Allah secara sir dan secara jahar. Secara sirnya maknanya secara tersembunyi, ataupun secara perlahan, jahar secara kuat. Maka zikir ni ada zikir sir. Zikir sir ni zikir hati. Zikir hati maknanya zahirnya biasa, tapi hati berzikir la ilaha illallah. Dan sebenarnya denyupan jantung kita ni bergerak mengikut zikir Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah sebenarnya. Jadi ada zikir sir, ada zikir jahar. Jadi kita nak dapat zikir sir ni payah kita zikir jahar dulu, biar lidah kita biasa berzikir, lalu sampai pada hati kita berzikir. Yang paling penting zikir, ingat pada Allah Ta'ala. Kalau orang tanya jalan macam mana nak khusyuk pada Allah, zikir sebenarnya jalan nak khusyuk. Sebab apa kita tidak khusyuk? Sebab hati kita liar. Yang tubuh tak liar, tubuh badan tak liar, tapi tak khusyuk. Yang tak khusyuk sebab hati liar. Masa semayang hati ingat apa? Tetapi kalau hati itu dilatih mengingati Allah, maka masa kita semayang hati kita ingat Allah lah. Sebab apa? Sebab sebelum semayang hati kita dilatih mengingati Allah. Maka disuruh kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan amalan zikir tu bukan Nabi, sahabat Nabi tahu dah berzikir. Tahu dah dah berzikir, tapi ambil dengan Nabi. Ambil dengan Nabi. Batu kata guru saya, amalan nak jadi barakah mesti kena ada sanad daripada guru. Nak dapat sanad tu mesti kena ada bai'ah ataupun bai'ah daripada guru. Kita kena ambil daripada guru. Guru ajar kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kita berzikir-zikir ni, kita semuanya ada sanad-sanad yang kita ambil daripada guru untuk kita berzikir. Jadi dia kata, Nabi kata sentiasalah kamu berzikir, sama ada secara sir, secara rahsia, maknanya berzikir di dalam hati, dan secara jahar, secara kuat. Boleh kita zikir secara kuat. Kenapa perlu berzikir secara kuat? Orang tanya saya, apa zikir kuat-kuat mengganggu orang? Zikir kuat-kuat ini mengganggu orang. Mengganggu orang yang hati lalai, supaya kita dekatkan hati dia kepada Allah. Dan kita ni hati kita keras. Jadi keras, kalau batu dah boleh katak slow-slow, payah nak pecah. Batu ni kita pun nak katak batu yang pecah, katak slow, katak bom lalu. Biar kuat-kuat selalu pecah batu tadi, biar hati kita pecah dengan nafsu yang ada dalam hati kita. Jadi dalam keadaan macam tu, zikir secara jahar. Lalu Saidina Ali berkata, semua manusia berzikir mengingati Allah. Semua manusia berzikir, yakni sahabat-sahabat Nabi berzikir mengingati Allah. Maka khususkanlah aku dengan sesuatu. Khusus, aku nak khusus ya Rasulullah.
Nak khusus ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda perkataan paling afdal yang aku dan nabi-nabi bacakan, sebutkan sebelum daripada aku, ucapkanlah ialah kalimah la ilaha illallah. Ini tandanya Nabi beri sanad ataupun Nabi beri bai'ah kepada Saidina Ali. Saidina Ali pun nak ucap la ilaha illallah, minta sanad daripada Nabi. Maka kita ni yang jauh kalau banding dengan Saidina Ali dengan banyak dosa, mana boleh berzikir saja-saja begitu je. Boleh sekadar berzikir untuk dapat pahala saja, tetapi zikir yang membawa rohani kita sampai kepada Allah hendaklah ada pimpinan. Dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh guru. Dipimpin oleh guru. Jadi dipimpin oleh guru mesti kena ada zikir ataupun bai'ah daripada guru kepada anak murid dia untuk anak murid dia beramal. Tak percaya, dia mau berzikir dulu. Berzikir tanpa bai'ah daripada guru. Kemudian dia mau jumpa guru, dia mau minta zikir dengan guru tadi. Guru pun bai'ah pada kamu zikir dan kemudian berzikir. Jauh beza dengan dulu. Dulu berzikir saja tak ada apa-apa. Lepas zikir dengan ada bai'ah daripada guru, jauh beza. Beza dia macam mana? Kadang-kadang kesan pada hati kita. Kesan pada hati kita, rasa seronok, rasa sedap, akhlak pun dah jadi lembut. Dia jadi dengan sendiri je. Sebab apa? Sebab kesan tu daripada mana? Sebenarnya dia tanpa dia sedari, masa dia bai'ah dengan guru tadi pimpin. Guru tadi yang memimpin rohani anak-anak murid dia setelah dia berbai'ah. Jadi kita ni nak jalan nak sampai pada Allah ni. Jadi yang kita belajar ni macam mana jalan kita? Yang kita lalai, yang kita tak boleh nak tinggal maksiat adalah kan kita tidak berzikir. Berzikirlah kita. Bila kita berzikir, masuk kalimah la ilaha illallah dalam hati, kecak habis selain pada Allah. Kecak habis. Jadi kalau orang tanya macam mana kita nak tinggalkan maksiat, hati payah sungguh nak tinggalkan maksiat, berzikirlah kamu. Berzikir, tapi jangan berzikir begitu. Ambil bai'ah dengan guru. Ambil sanad dengan guru, berzikir. InsyaAllah tertanggal segala kotoran-kotoran daki-daki. Bila kita berzikir tadi. Bila berzikir, habis sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati kita ni terhakis. Lalu timbul akhlak yang baik. Jadi macam mana cara Nabi menyucikan sahabat-sahabat Nabi yang disebut dalam ayat yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Nabi membaca ayat-ayat Allah dan Nabi membersihkan mereka. Bersih macam mana sahabat-sahabat Nabi? Sahabat Nabi bersihkan sahabat Nabi daripada orang yang payah keluar harta jadi keluar harta. Orang yang penakut jadi berani. Orang yang tak kenal Allah ingat pada Allah, berzikir pada Allah. Orang yang takut mati jadi tak takut mati pada jalan Allah. Nabi bersihkan hati-hati mereka. Dengan cara macam mana? Dengan cara dibersihkan hati dengan kalimah la ilaha illallah. Orang tanya macam mana akhlak buruk sangat ni mana-mana, zikir. Zikir. Kalau akhlak rasa buruk, zikir. Warna saya nak buang, berasa-rasa hati tak apa mulai nak buang, zikir. Dengan cara zikir akan dibersihkan hati-hati kita. Lalu Nabi sendiri ajar kepada Saidina Ali. Saidina Ali kata, ya Rasulullah, orang lain zikir belaka, saya nak khusus. Nabi mengatakan, kalau munak, aku dan Nabi-Nabi lain pun baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kata guru saya, buat zikirlah la ilaha illallah. Kamu akan dapati berkat, madrasah akan berkat, pelajar akan berkat, diri kamu akan berkat, ilmu kamu akan berkat. Orang yang mendengar kuliah kamu pun akan berkat apabila kamu berzikir. Bila kita berzikir. Dan hidupkan masyarakat dengan berzikir. Jadi dalam keadaan macam tu dia kata kalimah yang paling afdal adalah kalimah la ilaha illallah. Kalaulah langit-langit dan bumi-bumi berada di satu neraca, di satu timbangan, langit-langit dan bumi-bumi, dia kata satu timbangan, dan la ilaha illallah di satu neraca yang lain, satu timbangan yang lain. Di satu tempat yang lain ataupun satu piring yang lain. Timbangan yang lain, dia kata nascaya kalimah la ilaha illallah adalah lebih berat. Sehingga kan diceritakan dalam hadis ada seorang hamba Allah yang banyak buat dosa, lalu diberi surah amalan, dibuka surah amalan dosa saja, lalu dia sedih, menangis dan sebagainya, meraung, menyesal dan sebagainya. Lalu Allah Ta'ala beri secebih kertas, dia buka kertas ni kalimah la ilaha illallah, lalu dia kata kalimah ini, kertas tebih ni, kalimah ni apa ada lebih.
lalu ditimbang amalan kejahatan dia, diletak kalimah la ilaha illallah, berat kalimah ini, ringan amalan kejahatan dia. Jadi tidak dapat tidak dengan cara kita berzikir la ilaha illallah, zikir banyak-banyak. Zikir banyak-banyak, dan zikir itu kena ambil daripada guru. Kalau tak ada lagi zikir, kita buat malam Jumaat ikut. Zikir-zikir yang kita buat untuk membersihkan hati. Maka dia kata berat lagi kalimah la ilaha illallah, dan tidak berlaku kiamat selagi ada di atas muka bumi ini orang yang berkata la ilaha illallah. Tidak akan berlaku kiamat bila ada orang kata la ilaha illallah, kerana la ilaha illallah ini orang yang baik ada kalimah la ilaha illallah dalam hati. Kenapa akhlak dia akhlak yang terpuji? Kenapa dia orang yang baik? Kenapa dia jadi orang yang soleh? Jawapannya kerana kalimah la ilaha illallah ada dalam hati. Sebab tu kalau orang mencuri, orang fiqh akan hukum. Ni mencuri ni, kerak tangan. Yang orang mencuri ni mesti kena kerak tangan, gini. Hukuman dari segi fiqh. Hukuman dari segi sufi, tidak ada kalimah la ilaha illallah di dalam hati. Dari segi fiqh, macam mana nak cegah dia mencuri? Kerak tangan. Dari segi sufi, macam mana nak mencegah dia mencuri? Talqinkan kalimah la ilaha illallah supaya dia berzikir pada Allah. Masukkan kalimah Allah, maka habis segala kejahatan dia boleh tinggalkan. Jadi sahabat-sahabat Nabi dibersihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang pernah menyembah patung berhala, yang sebelum pada itu mencuri, berzina, merompak, berbunuh-bunuhan dan sebagainya. Kalau kita baca sejarah ketika Nabi sampai di Mekah, ketika Nabi sampai di Madinah, bagaimana masyarakat musyrikin Mekah dan masyarakat Yahudi Madinah, orang-orang Madinah macam mana? Orang-orang Mekah ni orang yang sentiasa berperang, masyarakat yang begitu ganas. Begitu keras, begitu ganas. Apa yang berlaku kepada orang-orang Madinah? Orang-orang Madinah ni masyarakat yang telah berperang sebanyak 120 tahun. Anak beranak tu nak mati wasiat dah. Ingat, balas dendam, jangan tak balas dendam. Adamu bidamin, darah dibalas dengan darah. Dia pesan dah ke anak dia pesan ke cucu dia pula. Ingat, bila aku mati nanti jangan biarkan kumpulan itu bunuh dia, kerak kok. Maknanya nak kabur masyarakat ganas. Apa yang berlaku bila Nabi bersihkan hati mereka? Bersihkan hati mereka dengan cara macam mana? Dengan cara disuruh berzikir. Akhir sekali jadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadilah, dia kata sahabat Nabi sebaik-baik golongan yang dikeluarkan di kalangan manusia. Orang yang ganas jadi sebaik-baik golongan. Kenapa? Zikrullah di dalam hati. Sayyidina Umar Al-Khattab, orang yang cukup ganas, orang yang bebek, dah pancung orang je kepala dia. Dah dia tengok kepala orang nak pancung saja. Masa dia zaman jahiliah. Sehingga kan ada riwayat sejarah mengatakan penuh tanah anak hidup-hidup. Nak bagi tahu ganah Sayyidina Umar. Akhir sekali bila dibersihkan hati dengan kalimah la ilaha illallah, apa yang berlaku? Menjadi manusia yang sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Jadi cara kita nak membersihkan masyarakat, cara nak membersihkan hati, kalimah la ilaha illallah. Jadi kalau kita belajar selama ini, kenapa tak boleh nak tinggal maksiat? Kita belajar selama ini, kenapa kita tidak boleh nak meninggalkan perkara-perkara mungkar? Kerana kita hanya belajar saja, ambil ilmu sampai ke akal, tetapi hati tidak dibersihkan. Dengan cara mana nak bersih hati? Kena cari guru mursyid. Cari guru mursyid. Guru mursyid, guru yang macam mana? Guru yang memimpin rohani kamu. Bila kamu jumpa guru mursyid, apa perlu buat? Minta zikir dengan dia, supaya dia beri zikir pada kita untuk kita bersihkan hati. Pergi minta sabun saya nak basuh. Dia pun bagi sabun. Bagi sabun, dan dengan dia ada sabun, kita pun bagi sabun. Bersih ke? Dia pun maknanya apa dia? Bagi zikir. Dia pun bagi pada kita zikir, kita membersihkan hati-hati kita. Ini jalan sufi. Sebab tu orang belajar tasawuf, akhlak kau baik, semakin baik. Kerana tasawuf ini bersihkan akhlak. Jadi jalan kita nak sampai pada Allah mesti kena melalui jalan tasawuf. Tidak bermakna kita kena tinggalkan fiqh, tidak. Jalan tauhid tasawuf mesti sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang belajar tasawuf, masuk tarekat dan sebagainya, memang jumpa jalan zikir. Pitu duduk situ. Bila nak belajar tasawuf, nak jadi ahli sufi, nak belajar tasawuf, zikir selalu, lagi zikir. Zikir. Bila dah berzikir saja, akhir sekali dah bersih habis. Bila bersih habis, ilmu mudah masuk. Akhlak pun jadi lembut. Jadi lembut dengan sebab hati sudah dibersihkan. Jadi ini jalan tasawuf, jumpa guru, cari guru,
Cari guru yang memimpin rohani kita, kemudian ambil zikir dengan dia, berzikirlah untuk membersihkan hati kita. Di antara talqin individu juga ialah apa yang dikeluarkan oleh At-Tabarani di dalam Al-Awsat, Abu Nuaim, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ibnu Asakir dari Bashir Ibnu Khasasiyah radhiyallahu anhu. An Bashir Khasasiyah radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ubayyihu faqultu allama faqultu alama tubayyi'ni ya Rasulullah. Famadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu faqala tashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa tusalli salawatul khamsu liwaqtiha wa tu'di az-zakatu mafrudatu wa tasumu ramadana wa tahijjul baita wa tujahidu fi sabilillahi. Faqultu ya Rasulullah kulla natiku illa isnataini fala atikuhuma az-zakatu wallahi mali illa ashra zawdihunna rislu ahli wa hamulatahunna wa ammal jihadu fa inni rajulun jabbanun yaz'amuna anna man walla faqad ba'a bi ghadabin minallahi wa akhafu in hadara al-qitalu an aksha'a bi nafsi fa'abu'u bi ghadabin minallahi. Faqabidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu summa harrakaha summa qala ya Bashir la sadaqata wa la jihada fabima idza tadkhulul jannata. Qultu ya Rasulullah absid yadaika ubayyika fabasata yadahu fabayyituhu alaihinna. Ini satu lagi kisah yang Nabi cerita daripada Bashir Ibnu Khasasiyah radhiyallahu anhu berkata, aku datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk aku berbai'ah dengan Rasulullah, berbai'ah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nabi, dia jumpa Nabi, dia bai'ah. Jadi kita kalau orang-orang alim mari jumpa dekat kita, syekh mari jumpa dekat kita, kita minta bai'ah dengan dia. Walaupun dia bagi amalan yang pendek-pendek ke, dia bagi amalan, kita boleh berbai'ah untuk kita nak beramal. Jadi Nabi, sahabat Nabi begitulah, jumpa Nabi minta bai'ah. Maka dia kata, aku bertanya, di atas apa kamu berbai'ah denganku wahai Rasulullah? Untuk apa? Dan kenapa engkau beri bai'ah kepada aku? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghulurkan tangannya seraya berkata, kamu bersaksi. Maknanya aku nak bai'ah denganmu, dengan apa aku nak bai'ah dengan kamu? Gitu. Dengan apa aku nak bai'ah dengan kamu? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghulurkan tangan dia. Ulur tangan, lalu Nabi berkata, kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya, dan Muhammad itu hamba dan rasulnya. Kamu sembahyanglah 5 waktu di dalam waktu-waktunya, dan kamu kerjakan haji yang wajib ke atas kamu, dan berpuasalah di bulan Ramadan, menunaikan haji di Mekah, serta berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku berkata, wahai Rasulullah, semuanya aku mampu, kecuali 2 saja aku tidak mampu. 2 saja yang aku tidak mampu, iaitu yang pertama zakat. Demi Allah tidak ada bagiku kecuali 10 ekor unta. Dorok lagi nak keluar zakat. Aku tak boleh. Hak lain boleh, hak tu tak tahan. Kenapa? Yang pertama zakat. Sebab tak ada banyak, ada 10 ekor je. Ingat ke tak ada seekor? Tak banyak mana ya Rasulullah, hanya ada 10 ekor unta je. 10 ekor unta. Tapi sayang, sebenarnya semuanya itu untuk mendapatkan susu kepada keluargaku. Hanya 10 ekor unta tu aku gunalah ke? Untuk memberi susu kepada keluargaku dan juga menggunakan sebagai tunggangan. Tunggangan.
Kemudian dia kata tunggangan mereka. Ada pun yang kedua jihad. Hak lain boleh, semayang boleh tahan hari, puasa boleh tahan hari. Jadi dua tak tahan. Kenapa? Zakat, yang pertama zakat sebab ada 10 ekor je. Tak banyak mana ada 10 ekor je. Tapi 10 ekor tu betul nak guna, nak buat guna. Dan yang keduanya jihad. Mengenai jihad. Sebab apa dia kata? Ni dia kata fa inni rajulun jabban. Aku penakut. Aku orang yang tak berani nak perang, memang tak berani nak perang. Sahabat Nabi kata, aku ni seorang yang penakut. Dia beritahu, mereka menyangka bahawa sesiapa yang berpaling ke belakang, maka sesungguhnya ia telah menempah kemukaan kepada Allah. Kerana sahabat Nabi pun menyangka, sahabat Nabi kata dah, orang-orang yang berpaling daripada perang, dia akan lari pada medan perang, bermakna dia menempah kemukaan Allah. Jadi kalau aku pergi perang, tengok orang pihak musuh nak tikam, tabat aku tembak lari. Dia tembak lari, dia haka pula pada Allah. Dia haka pada Allah Ta'ala. Jadi tak sanggup. Aku takut sekiranya berlaku peperangan, aku sayang pada diriku, lalu aku lari. Aku bimbang, takut bila aku pergi perang saja, bila perang mari rasa takut. Mati aku. Dia tak, aku akan tembak lari daripada medan perang. Maka di sana aku sedia menempah kemukaan daripada Allah. Bermakna aku ni tempah muka daripada Allah. Sebab tak berani nak perang, tak berani. Maka Rasulullah SAW genggam tangan dia, kemudian menggerak-geraknya seraya berkata, wahai Bashir, sedekah pun tidak, jihad pun tidak. Dah pun tak mampu nak buat mana. Sedekah pun tidak, jihad pun tidak. Sedekah itu zakat lah. Maknanya sedekah pun tidak, jihad pun tidak. Maka dengan apa kamu ingin masuk syurga? Jadi dia kata, maka dengan apa kamu ingin masuk syurga? Dah, wahai Bashir, jihad pun tambah, jihad pun tak ada, zakat pun tak ada, dan nak masuk syurga dengan apa? Dengan apa? Nabi tanya. Kemudian aku jawab, ya Rasulullah, hulurkanlah kedua tanganmu untuk aku bai'ah. Tolong aku bai'ah. Bai'ah kepada kamu, tolong hulur tangan tu. Maknanya terimalah aku untuk aku berbai'ah. Lalu Nabi pun menghulur tangannya, lalu aku pun bai'ah dengannya terhadap semua perkara tersebut. Barulah dia pun bai'ah dengan Nabi. Apa maknanya? Bila kita bai'ah, ada jaminan guru. Dekat negeri akhirat, kata guru saya, dia kata anak murid ada dua, satu khusus, satu umum. Yang kita bertanggungjawab dekat akhirat adalah anak murid khusus. Anak murid yang khusus. Anak murid umum, kalau kena anak murid beribu-ribu, mana kita tahu nak ambil era dia. Jadi dia pun tidak bai'ah dengan kita, yang khusus. Jadi bila kita berbai'ah dengan guru, maka ada jaminan guru pada kita. Yang disebut dalam kitab, wahai alim ulama, hendaklah kamu beri syafaat kepada anak muridmu, walaupun anak muridmu sebanyak bintang di langit. Anak murid yang macam mana? Anak murid yang khusus dengan guru tadi. Anak murid yang khusus dengan guru, yang berbai'ah dengan guru, yang ikut kata guru dia, yang serah diri pada guru dia. Yang guru dia bai'ah kepada dia, dan dia mengikut kata, dan guru dia pimpin dia. Ini sebab tu dia kata saya tak mampu darah. Dan Nabi kata kalau zakat tak keluar, jihad tak mungkin nak masuk syurga benda. Nak masuk syurga dengan apa? Ya Rasulullah, dah sekurang-kurang bai'ah lah saya, tolong saya. Tolong bai'ah saja. Akulah saya ni orang yang nak ikut Nabi. Tolong bai'ah. Jadi dengan cara bai'ah, kadang-kadang sahabat Nabi minta bai'ah. Kerana apa? Dengan secara bai'ah dengan guru, kadang-kadang yang penakut jadi berani, yang pemurah, yang kedekut jadi pemurah. Sebab apa? Sebab bila kita berbai'ah dengan guru, ibaratnya kesan rohani guru dia akan masuk pada tu. Dia akan ada kesan dia kepada anak murid dia. Boleh jadi guru tadi orang yang pemurah, lalu bila dia berbai'ah dengan guru, bersobah dengan guru, kesan daripada sobah dengan guru, bai'ah dengan guru tadi, dia pun jadi orang yang pemurah. Dia pun akan jadi macam tu. Itu kepada guru yang kita ambil dia sebagai guru. Yang kita nak duduk bawah dia, yang kita sanggup ditabiah pada, yang kita akan ikut kata dia. Kalau kita duduk sama dia, kita tak ikut kata dia, tak ada juga. Sebab tu ingat, bila kamu berbai'ah dengan dia, berbai'ah dengan guru, kamu kena taat dengan guru tadi. Taat ikut kata, supaya kesan rohani itu akan sampai kepada anak murid. Ini rahsia orang-orang sufi. Sebab tu kena faham. Imam Ghazali dia duduk dengan Syekh dia tak lama, 2-3 tahun dia alim.
Alim sufi saja. Macam mana juga? Sebab tu kata siapa ni? Izzuddin Abdul Salam. Kalau tak sabit 3 tahun. Kalau tidak sabit 3 tahun, dia kata binasa, aku binasa. Ibaratnya begitu. Kalau tak sabit 3 tahun. Sebab apa? Sebab selama ini dia dah belajar. Kemudian dia dah jadi ulama, dah jadi orang alim. Alim bukan sebarangan alim. Alim dia sehingga sampai kepada peringkat sultanul ulama. Pakai sampai kepada peringkat sultanul ulama. Tapi tak jumpa guru sufi, tak lalu jalan sufi. Maka hidup lagi kesombongan, ego, sombong, hak hati. Sebab fiqh dia, alim dia tidak berbicara berhati. Sehingga dia jumpa guru sufi. Lalu guru sufi mentabiah dia selama 3 tahun. Dia kata kalau tak sabit 3 tahun tak tahu dia. 3 tahun dia. 3 tahun. Jadi kesan daripada rohani guru dia masuk dalam dia dengan cara berbai'ah dengan guru, akhir sekali menjadi ahli sufi. Jadi ahli sufi, jadi orang yang berkhidmat dengan guru ataupun menjadi orang yang alim dari segi ilmu fiqh. Jadi dalam keadaan macam tu dia minta pada Nabi supaya Nabi bai'ahkan dia. Sebab apa nak bai'ah? Supaya nak turunkan kesan rohani pada dia tu. Jadi sahabat Nabi dia jadi mulia. Sebab apa? Mursyid dia adalah Nabi. Jadi bila Nabi tidak ada, mesti kena cari sahabat. Sahabat tak ada, mesti kena cari tabi'in. Sampailah kepada kita, dan mesti kena cari orang yang mewarisi Nabi. Warisi Nabi tu anak beranak Nabi. Tidak semestinya anak beranak Nabi. Orang yang mengambil warisan Nabi, orang yang dapat bai'ah, sanak bai'ah tadi. Siapa turun siapa pada kita, siapa kepada guru zaman sekarang. Guru zaman sekarang ni, dia amalan dia tu dia ambil daripada mana? Daripada guru dia sampai kepada Nabi. Mana silsilah dia? Dia pun khabar, saya sanak saya daripada orang ni, guru saya nama ni sampai kepada Nabi. Baru boleh ikut dia. Baru boleh ambil ikut dia. Ini cara kita nak belajar supaya kita ni mesti kena ada bai'ah. Kena ada bai'ah. Maka waruwiya an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ishtarata alayya fa anta a'lamu bisyauti qala ubayyi'uka ala an ta'budallaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimas salatu wa tu'tiyaz zakatu zakatu wa tansaha al-muslimun wa tabra'a minasyirki. Diriwayatkan daripada Jarir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berkata wahai Rasulullah, syaratkanlah kepada aku. Ni kadang-kadang saya nak jadi anak murid, apa tok guru buat syarat apa-apa, biarlah saya nak jadi anak murid. Saya nak bai'ah dengan Rasulullah. Dan Rasulullah nak tak syarat, taklah syarat. Maka engkau lebih mengetahui dengan syarat. Kau pandailah Rasulullah nak tak benda apa yang sesuai dengan saya, tak syarat-syarat benda apa. Rasulullah bersabda, aku bai'ahlah dengan kamu. Aku bai'ah dengan kamu supaya kamu menyembah Allah yang satu. Maknanya aku bai'ah kepada kamu supaya kamu pegang ataupun kamu tanamkan dalam hati perjanjian ini. Hendaklah kamu menyembah Allah yang satu, tidak menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menasihati orang Islam serta berlepas diri daripada syirik. Menunjukkan kepada kita ilmu mesti kena ada sanad. Kan Nabi kan bukan sahabat tak tahu jangan sembah lain pada Allah. Kan sahabat tahu ini sebagai dalil, ilmu mesti kena ada sanad. Kalau orang tanya, ustaz ambil kitab Haqaiq Tasawuf, sanad daripada mana? Saya akan jawab, sanad daripada Syekh Yusuf Al-Hasani. Dan Syekh Yusuf daripada mana? Kena saya lah sampai kepada Nabi. Ilmu memang tahu belaka. Ilmu memang tahu belaka lah. Jadi sebagai dalil, sahabat Nabi kata, saya nak bai'ah dan saya nak ikut Rasulullah, saya nak jadi pengikut setia Rasulullah. Apa syarat dia? Ikut pandailah Rasulullah nak beri syarat apa-apa. Maka Nabi kata, aku bai'ah kamu. Ini sebagai dalil ada sanad. Aku bai'ahkan kamu hanya sembah Allah, dirikan sembahyang, bayar zakat dan nasihat kepada orang Islam serta jauhkan diri daripada syirik. Ini satu ilmu. Tapi Nabi kata aku bai'ahkan kepada kamu. Maknanya aku ijazahkan ilmu ini kepada kamu.
Jadi ilmu ni kena ada tu, kena ada sanad, kena ada ijazah. Jadi kita ini kalau ambil ilmu daripada buku kita baca-baca tak jadi apa-apa. Kena ambil daripada sanad, daripada guru. Dan ilmu tadi kena minta daripada guru, biar guru ijazah kita ataupun guru ini membenarkan kita mengajar, membaca dan sebagainya. Dan kalau gitu kita tak boleh baca kitab-kitab. Boleh baca kitab tapi biar kita ada guru. Kita itu sebagai sandaran rujukan, tapi ilmu yang kita ambil daripada guru. Ini cara dia kita nak belajar. Mesti dalam bab sufi kena ada sanad, kena ada guru, kena ada ijazah. Dah kena buat convocation ke? Tak mesti. Kena buat convocation pakai jubah topi sengit macam tu lah. Itu convocation ijazah lain. Ijazah, pengijazahan daripada guru. Kena jemput orang-orang besar-besar dah tu. Tak nak chancellor ke? Tidak. Padahal tak ada tangan gitu je, salam je. Saya ijazahkan kamu untuk membaca kitab Minhajul Abidin, untuk mengajar kitab Minhajul Abidin. Begitu. Begitu ilmu. Barulah guru yang menyampaikan ilmu tu akan memberi kesan kepada orang yang mendengar. Dan orang yang mendengar pun akan rasa kesan dengan ilmu yang disampaikan. Sebab apa? Sebab guru tadi ada sanad. Dalil ni. Sahabat Nabi minta Nabi, saya nak bai'ah. Nabi kata aku bai'ah kamu, keluar zakat, haji dan sebagainya. Kan itu ilmu, kena ada sanad. Sehingga kan Nabi kata, ubayi'uka, aku bai'ahkan kepada kamu. Dalam hadis lain, Anjari aidan qala bayi'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salat wa ita'iz zakat wa nafhi likulli muslimin. Juga kepada Jarir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan sembahyang. Bai'ah, nak dirikan sembahyang, minta dengan Nabi bai'ah supaya berkat tu. Nak bai'ah dia minta dengan Nabi untuk mendirikan sembahyang, keluarkan zakat serta menasihati setiap orang muslim. Jadi pesan, kalau nak belajar ilmu, cari guru yang ada sanad. Kitab yang dibaca biar ada sanad. Biar ada sanad. Kemudian kita pula kena cari juga sanad-sanad, mana ilmu-ilmu untuk kita amalkan. Dan hadis yang terakhir, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kunna idza bayi'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati yaqulu lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mastata'tum. Daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, apabila kami berbai'ah dengan Rasulullah, kami minta bai'ah dengan Rasulullah, kami minta sanad dengan Nabi, untuk dengar dan taat, baginda bersabda kepada kami, kami bai'ah dengan Nabi, kami dengar, kami taat. Nabi kata, kamu bai'ah dengan saya, tapi dengar dan taat sekadar yang kamu mampu. Sekadar yang kamu mampu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita dapat faham bahawa ilmu mesti kena ada sanad, dan kita nak amalkan zikir pun biar kena ada sanad. Ini jalan sufi yang untuk membersihkan hati kita. Wallahu a'lam. Bismillah. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu jauh indallah innal musina qad jauh bidambi ya taghfirullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu jauh indallah innal musina qad jauh bidambi ya ya Sayyida Rusli Harina Hayya Birati Ilayna Al-An Ya Imata Saratil Aqta Ma'alina Sidki Wasiri
أمهاتنا